dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Abdul Jalil Ali. Saya, Nur Syafiqah Izzati binti Zul Azman bersama dengan ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk salah laku penglibatan politik dalam kalangan pelajar. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 6 orang. Yang pertama ialah Klini anak Colin, yang kedua ialah Ibi Mila Misi anak Ajih, yang ketiga ialah Muhammad Amir bin Rusmi, yang keempat ialah Nur Syamimi binti Stapa alias Mustafa, dan juga yang kelima ialah Tengku Muhammad Azam Shah bin Engku Azman. Yang seterusnya kita akan pergi kepada bab 1 iaitu penglibatan politik, iaitu dari segi pengenalan. Okey, bahagian pengenalan. Modul ini akan membincangkan dan juga membahaskan tentang salah laku penglibatan politik pelajar di sekolah yang menyentuh berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar terlibat dalam politik. Yang kedua ialah peranan banyak pihak dalam menangani masalah salah laku penglibatan politik pelajar di sekolah. Yang ketiga ialah kesan-kesan yang timbul kepada pelajar yang terlibat dalam masalah penglibatan politik di sekolah. Seterusnya ialah matlamat modul ini. Okey. Salah laku pelajar dalam penglibatan politik seharusnya dibendung dan juga ditelitikan dengan terperinci, iaitu sejauh mana yang menyebabkan para pelajar tu terlibat dengan salah laku politik, sama ada disebabkan oleh faktor luaran maupun faktor dalaman. Selain itu, modul ini akan memperincikan berkaitan dengan kesan-kesan negatif penglibatan politik di sekolah. Bukan itu sahaja, pihak sekolah ini juga merupakan institusi yang tepat untuk memainkan peranan yang penting dalam membuat pengurusan sekolah dan juga pelajar itu sendiri. Hal ini adalah untuk menangani masalah salah laku pelajar dalam penglibatan politik di sekolah. Usaha dan juga kerjasama antara guru dan juga pelajar itu sendiri sangat penting dalam membendung masalah penglibatan politik dalam kalangan pelajar di sekolah. Seterusnya ialah objektif modul ini. Okey, yang pertama ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor salah laku pelajar dalam penglibatan politik di sekolah. Yang kedua ialah menganalisis kesan-kesan salah laku pelajar terhadap penglibatan politik di sekolah. Yang ketiga ialah menjustifikasikan peranan pihak sekolah dalam menangani salah laku pelajar dalam penglibatan politik, terutamanya di sekolah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan takrifan penglibatan politik. Seperti kita sedia maklum, Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan prinsip demokrasi, yakni pemerintahan berasaskan rakyat. Pendedahan politik seharusnya diberikan keutamaan sejak dari bangku persekolahan lagi. Walau bagaimanapun, walaupun Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan prinsip pemerintahan secara demokrasi berparlimen, tetapi pendidikan politik dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah adalah tidak wajar kerana tahap pemikiran mereka masih di bawah minimum untuk mengetahui secara lebih mendalam berkaitan dengan politik. Sekiranya penerapan aspek politik diterapkan dalam kalangan pelajar sekolah, sudah pasti akan berlaku banyak salah laku penglibatan dalam kalangan mereka. Terdapat beberapa faktor salah laku pelajar dalam salah laku politik, antaranya faktor diri sendiri, rakan sebaya dan persekitaran sekolah itu sendiri. Seterusnya, kematangan umur pelajar yang sesuai untuk terlibat dengan arena ideologi politik, mestilah dalam lingkungan 21 tahun ke atas. Ini kerana sekiranya pelajar menengah, bawah dan atas ada yang terlibat dengan kemelut politik, sudah pasti mereka masih lemah untuk menghayati kancah politik yang sebenar, sehingga kan mereka ini mudah terlibat dengan salah laku politik di sekolah, sehingga mereka boleh menjejaskan reputasi akademik, perpaduan kaum dan salah laku disiplin di sekolah. Penyebaran politik di sekolah adalah tidak wajar kerana kawasan sekolah bukan tempat yang sesuai untuk membuat dakwah politik dalam kalangan pelajar.
maupun warga sekolah. Ini merupakan beberapa contoh aktiviti yang bersifat politik. Yang pertama sekali, merayu undi bagi mana-mana parti. Okay, yang kedua pula, ini merupakan satu situasi menyokong atau menentang mana-mana parti. Yang ketiga pula, menyebab apa-apa penulisan politik. Okey, faktor-faktor pelibatan politik ada beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah remaja. Yang kedua pula iaitu faktor rakan sebaya. Faktor yang ketiga pula ialah iaitu ibu bapa. Faktor yang keempat ialah faktor sekolah. Okey, terdapat kesan-kesan pelibatan politik. Okey, kesan pertama ialah menjejaskan pencapaian akademik. Kerana para pelajar ini mula memilih jalan untuk politik kelas kerana mereka ini terlibat dengan politik. Okey, kerana para pelajar ini tertarik dengan janji-janji manis yang telah dilontarkan kepada mereka oleh pihak atasan supaya mereka ini terlibat dengan politik dalam usia yang mentah inilah, sehingga kan para pelajar mudah terlibat dengan rusuhan dan sebagainya. Okey, kesan yang kedua ialah akan menjejaskan pembangunan negara. Okey, ekonomi negara akan mula terjejas kerana kita kurang tenaga pekerja yang proaktif lah, kerana dah peringkat bawahan, di peringkat akar umbi kita mempunyai masalah kerana para pelajar sudah terlibat dengan politik, sehingga kan kita kurang untuk menghasilkan modal Islam kelas pertama. Okey, sehingga kan menyebabkan pelancongan dan pelaburan juga terjejas, pada masa sama mengurangkan keluaran dalam negeri negara itu kerana kesukaranlah untuk menghasilkan ataupun melahirkan individu-individu yang lebih baiklah. Okey, kesan yang ketiga pula ialah peningkatan kes jenayah. Okey, sekiranya pelajar mula terlibat dengan politik, mereka mula menjadi batu api pada kerajaan itu sendiri kerana mereka ini bersikap anti kerajaan hasil pada jolokan daripada orang atasan lah kepada para pelajar yang terlibat dengan politik, sehingga mereka ini boleh menyebarkan berita palsu melalui media-media sosial dalam usia muda. Dan ada juga para pelajar yang terlibat dengan rasuah. Kesan yang keempat pula ialah akan menjejaskan keselamatan rakyat ataupun negara akan terancam lah. Okey, pertama sekali, sekiranya para pelajar terlibat dengan kemelut politik pada usia muda, mereka akan agak panas kerana mereka ini merupakan darah muda, sehingga kan ada setengah rusuhan berlaku menyebabkan para pelajar berani untuk membakar kenderaan dan bangunan untuk menunjukkan mereka ini marah kepada pihak kerajaan lah, kerana orang muda ni pantang dicabar. Sehingga kan ada juga pertempuran polis dengan orang awam yang terlibat daripada para pelajar itu sendirilah, salah satunya. Kerana seperti kita sedia maklum, rusuhan-rusuhan ini kebanyakan hadir ataupun datang daripada golongan yang usia muda. Okey, bagi bab 2 pula, kita akan mengupaskan dan menerangkan dengan lebih terperinci berkaitan dengan pengurusan disiplin terhadap pelibatan politik. Terdapat beberapa peranan yang kita dapat lihat dalam pengurusan sekolah. Yang pertama sekali ialah peranan pihak pengetua itu sendiri. Seperti kita sedia maklumlah, pengetua merupakan pengurusi jawatan kuasa pengurusan disiplin sekolah. Kerana pengetua juga dapat memastikan ahli jawatan kuasa dapat berfungsi dan dapat melaksanakan tugasan yang telah dipertanggungjawabkan kepada guru-guru yang terlibat dengan pengurusan disiplin lah, supaya dapat mengesan kes-kes daripada peringkat bawah yang terjebak oleh pelajar-pelajar mereka. Okey, yang kedua pula ialah penolong kanan. Okey, peranan penolong kanan seperti kita sedia maklum bertanggungjawab terhadap segala arahan yang telah diberikan oleh pengetua. Kerana penolong kanan dapat bertindak sebagai ahli jawatan kuasa anti politik di peringkat sekolah. Okey, peranan yang ketiga pula ialah penolong hal ehwal murid. Okey, seperti kita sedia maklum, penolong hal ehwal murid ataupun PKM ini juga bertanggungjawab terhadap semua arahan yang telah diberikan oleh pengetua. Dan PKM juga bertindak sebagai setiausaha kepada jawatan kuasa pengurusan disiplin sekolah, supaya segala pengurusan disiplin sekolah lebih sistematik di bawah penolong kanan hal ehwal murid sekolah. Okey, peranan yang keempat pula iaitu guru bimbingan dan kaunseling. Okey, seperti kita sedia maklum, setiap sekolah mempunyai guru bimbingan dan juga kaunseling. Kerana guru bimbingan dan kaunseling ini bertanggungjawab kepada pengetua serta merancang, menyelaras dan melaksanakan program-program yang telah diputuskan oleh jawatan kuasa pengurusan disiplin sekolah,
seperti mengadakan beberapa seminar tentang kesedaran politik kepada para pelajar supaya para pelajar ini dapat membezakan yang mana betul ataupun yang mana salah tentang politik di peringkat bawah ini. Okey, bagi peranan yang seterusnya ialah guru kelas. Guru kelas sentiasalah peka terhadap para pelajar mereka yang mencurigakan, kerana guru kelas ini lebih dekat dengan para pelajar mereka di dalam kelas. Sekiranya guru kelas dapat mengesan lebih awal dengan kata tindakan-tindakan para pelajar mereka, sudah pasti daripada peringkat bawah lagi kita dapat menyekat ataupun membasmi salah laku politik ini dalam kalangan pelajar. Selain itu, guru kelas ini dapat memupuk nilai murni dalam kalangan pelajar di dalam kelas, serta mencipta suasana kelas yang ceria. Sekiranya wujudnya suasana kelas yang ceria, sudah pasti para pelajar mereka ini seronok untuk belajar membandingkan dengan menyertai mana-mana kempen politik. Okey, yang seterusnya ialah peranan ketua warden. Okey, ketua warden ini merupakan guru yang terlibat untuk menyelia dan juga mengurus di mana-mana asrama di sekolah lah. Mana-mana sekolah yang ada asrama, sudah pasti asrama mereka akan diawasi oleh ketua warden. Okey, ketua warden ini perlu mewujudkan suasana kekeluargaan di asrama lah, kerana adanya hubungan kekeluargaan yang erat di antara guru, pelajar dengan pelajar. Sudah pasti mereka ini sentiasa mempunyai pengisian semasa berada di asrama. Seterusnya, ketua warden juga bertanggungjawab terhadap pelajar mereka di asrama. Sekiranya ada pelajar-pelajar mereka yang mempunyai sifat-sifat yang mencurigakan, daripada awal lagi ketua warden ini dapat menangani dengan kadar segeralah. Okey, selain itu ketua warden juga dapat memupuk nilai murni dalam kalangan penghuni asrama dengan mengadakan pelbagai program yang menarik minat mereka. Okey, peranan yang seterusnya ialah guru agama dan moral. Okey, guru agama dan moral ini sangat penting untuk memainkan peranan di sekolah, kerana guru agama ini menjadi tempat rujukan bimbingan rohani, sasiah dan akhlak pelajar di sekolah. Okey, guru agama dan moral ini juga perlulah menjadikan pelbagai program kerohanian untuk membina sasiah diri yang baik. Semakin banyak program, semakin banyak pengisian yang dapat pelajar itu mengambil sesuatu dalam program tersebutlah. Okey, yang terakhir sekali ialah peranan guru disiplin di setiap sekolah. Okey, guru disiplin ini merupakan individu yang paling penting untuk mengawal salah laku pelibatan politik dalam kalangan pelajar, kerana guru disiplin ini perlulah mengenal pasti pelajar berisiko untuk terlibat dalam politik, kerana guru disiplin ini mempunyai sedikit kuasa yang telah diturunkan daripada pengetua kepada guru disiplin ini untuk menguruskan disiplin di sekolah supaya dapat mengurangkan lagi pelbagai masalah salah laku. Salah satunya ialah masalah salah laku pelibatan politik dalam kalangan pelajar. Dan selain itu, guru disiplin juga perlulah peka dengan aduan-aduan daripada pelajar dan menjalankan siasatan terhadap pelajar mereka yang terlibat dengan salah laku politik di sekolah maupun di luar sekolah. Saya Muhammad Amir bin Muhammad Rasmi akan meneruskan sesi pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Jadi seterusnya kita akan melihat pada bahagian pemantapan pengurusan pelibatan politik oleh pihak sekolah. Jadi yang pertamanya kita lihat pada peraturan sekolah, di mana peraturan sekolah hendaklah dikaji dan disediakan mengikut keperluan sekolah. Pengurusan sekolah perlu memastikan peraturan sekolah difahami oleh semua pelajar serta mengingatkan pelajar tentang peraturan sekolah. Khususnya program anti pelibatan politik. Baik, dalam program ini ia harus dirancang dan dilaksanakan mengikut keperluan sekolah untuk mengelakkan suasana tidak selamat di sekolah. Penilaian program anti pelibatan politik di sekolah juga perlu dilakukan bagi mengetahui keberkesanan program ini. Khususnya ialah program berfokus. Baik, program ini dirancang dan dilaksanakan mengikut keperluan salah satu yang berlaku di sekolah berdasarkan matlamat SSDM dan adu disiplin. Pemilihan program dibuat bersesuaian dengan pelbagai kes salah laku pelajar di sekolah. Integrasi kaum. Program integrasi kaum diadakan untuk memantapkan perpaduan antara pelajar. Setiap program perlu dirancang, dilaksanakan dan dibuat penilaian bagi mengetahui
keberkesanan integrasi kaum di sekolah dan mengatasi masalah pelibatan politik dalam kalangan para pelajar. Program Sekolah Selamat. Program ini harus dirancang dan dilaksanakan mengikut keperluan sekolah. Kerjasama bersepadu antara pelajar, sekolah, pihak kuasa dan masyarakat adalah perlu ke arah pelaksanaan program pencegahan yang berkesan secara menyeluruh. Kelab pencegahan jenayah. Kelab ini yang ditubuhkan di sekolah-sekolah perlu merancang, melaksana dan membuat penilaian program yang bersesuaian. Penubuhan kelab ini bertujuan untuk melatih dan memberi kesedaran dalam kalangan pelajar tentang pelbagai aspek jenayah dan pencegahannya. Seterusnya, kita akan beralih pula pada bahagian pemantapan pengurusan pelibatan politik oleh badan kerajaan dan badan bukan kerajaan, iaitu NGO. Polis Diraja Malaysia, PDRM. Tugas PDRM ialah memberi kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya patuh kepada undang-undang. Khususnya ialah menggerakkan pegawai perhubungan sekolah agar lebih aktif untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah. Selain menganjurkan ceramah dan pameran di sekolah, dan yang terakhir sekali mewujudkan sistem pemantauan di kawasan luar sekolah. Khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM. KKM mengelolakan dan menganjurkan aktiviti-aktiviti yang boleh menimbulkan kesedaran pelajar akan pelibatan politik. Dan KKM melibatkan diri secara aktif dalam semua aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah dan melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan amalan hidup sihat. Khususnya Jabatan Agama Islam menyebarkan pengetahuan dari aspek keagamaan mengenai salah laku pelibatan politik dalam kalangan pelajar dan memberi bimbingan kesempurnaan kerohanian kepada para pelajar. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, melaksanakan program kemahiran keibubapaan, khususnya memberi kesedaran dan kefahaman kepada ibu bapa tentang kepentingan kasih sayang dalam keluarga dan hidup harmoni dalam masyarakat, dan memberi khidmat nasihat kepada ibu bapa. Khususnya Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, menerima kes rujukan atau aduan daripada pihak sekolah dan membantu pelajar yang terkesan akibat daripada pelibatan politik dengan menyediakan khidmat perlindungan dan kaunseling atau psikoterapi. Dan seterusnya Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK, atau Rukun Tetangga atau Persatuan Penduduk. Mereka ataupun jawatan kuasa ini melibatkan diri dalam aktiviti yang diajukan oleh pihak sekolah dan memaklumkan salah laku pelajar di kawasan sekolah kepada pihak sekolah. Khususnya mengenal pasti dan mantau pelajar yang berisiko di sekitar kawasan mereka. Khususnya kita melihat pula pada Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIPG. PIPG menjadi ahli jawatan kuasa program anti pelibatan politik, bekerjasama dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan program anti pelibatan politik, menjadikan isu disiplin sebagai agenda wajib setiap kali mesyuarat PIPG dan menyokong semua polisi, peraturan dan panduan disiplin murid yang disediakan oleh pihak sekolah. Lain-lain agensi dan NGO berkaitan boleh juga dilibatkan oleh pihak sekolah dalam menangani masalah pelibatan politik yang berlaku dalam kalangan pelajar. Penutup. Modul ini membincangkan tentang salah laku pelibatan politik pelajar di sekolah yang menyentuh faktor peranan serta pendekatan dalam menangani masalah salah laku pelibatan politik pelajar secara luhur. Masalah disiplin para pelajar pada hari ini tidak boleh dipandang ringan, kerana jika masalah ini tidak dikawal, ia akan menjadi parasit dan virus dalam kalangan masyarakat. Jika semua pihak memainkan peranan masing-masing, gejala ini pasti dapat dibanteras. Bab kata pepatah, jika mahu menentu bulu, biarlah dari rebungnya. Jadi pembentukan JIRIS, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sasiah yang seimbang dalam diri remaja sangat penting, kerana perkara ini ataupun aspek inilah yang akan memberi ataupun yang akan mempengaruhi tingkah laku serta pemikiran pelajar pada masa yang akan datang ataupun pada masa hadapan lah. Berikut merupakan lampiran yang dapat dilihat
Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.